ada perubahan memang mendadak, perubahan yang mendadak lah lepas join Minda Optima ni kan. Dia macam selepas sebab saya rasa orang budak-budak lain dia macam 4 bulan, 5 bulan kan dah okey dah kan. Tapi kalau untuk Alif ni dia special case sikit sebab dia ada sikit dyslexic kan. Tak terus kan. Dia macam pergi kat semua tempat mesti dia kata tak boleh ajar sebab dia susah nak. Dia kata kena cari special tutor. Kena cari special tutor yang ajar orang dyslexic. So saya macam pelik lah kan macam tak ada lah. Boleh ke cari cara lain? So saya tengok Minda Optima ni, saya rasa cikgu-cikgu di Minda Optima memang konsisten, memang sabar-sabar sangat dengan Alif. Saya rasa memang murid yang susah nak ajar. Sonda found honey on a big tree. Kiri found fresh grass under the big tree. Nini found fresh leaves among the bushes under the big tree. Yes, good. Nama saya Aisyah. Ini adik saya, Alif. Okay, nama dia Alif. Kita orang tinggal di Shah Alam. So actually kelas Minda Optima ni kan dia kat base in Gombak kan. So saya memang appreciative sangat sebab saya tak perlu hantar dia sangat jauh kan. Shah Alam ke Gombak memang jauh. So saya memang nampaklah benefit online class kan kat situ. Sebenarnya saya jumpa Minda Optima ni masa sebelum PKP, macam 2 hari sebelum PKP lah, saya pergi Gombak nak beli daging. So itu dapat daging murah. Saya tengok nampak ada signboard, ada tulis kelas membaca. And actually coincidentally masa tu memang saya tengah cari sangat cerita untuk Alif ni untuk membaca. Masa tu smart like ayah. Masa tu dia 7 tahun. Tapi masa tu dia 7 tahun, tapi dia tak boleh membaca lagi lah masa tu. Memang dia gagap-gagap masa tu, tapi dia tahu dah masa tu dia macam simptom ada mild dyslexic lah. So saya tengah cari tutor masa tu, memang saya macam selalu carikan lah, tapi saya cari dapat, tapi dia orang macam tak address the root of the problem. So saya pun pelik lah macam kenapa susah sangat kan cara Alif ni nak membaca. So saya ingat kelas membaca ni dia memang start dari awal kan. Dia macam memang ajar the root. Macam phonics kan. Macam cara mengajar. Ya. Cara untuk sebut perkataan huruf tu. Satu-satu. Satu-satu huruf tu macam mana nak sebut. Ya. So masa awal-awal tu pun saya okay, let's give it a try kan. Sebab dia orang selalunya I rasa the problem with tutors yang lain ialah dia orang terus macam nak mengajar cara nak membaca without phonics. So maybe yang tu work for other people but not for Alif. Saya rasa masa awal-awal tu Minda Optima ajar Alif melalui phonics kan. Macam macam mana A for dia macam memang tiap kali dia baca satu word tu dia akan mengingatkan A tu sound macam mana. So Alif sampai sekarang dia ingat benda tu. Memang dah setahun saya rasa dengan Minda Optima dia boleh membaca dengan fasih sebab dia ingat root tu, iaitu the phonics, cara Cikgu Fatimah mengajar dia. So saya rasa benda tu memang efektif seperti untuk budak seperti Alif sebab dia memang tak tahu basics. Itulah the treasure actually of Minda Optima. Tu dia ajar basics. So, apa-apa kalau susah pun dia bagi basic, dia ingat. So saya tahu juga, kadang-kadang saya tengok kan kelas online ni, saya tengok cikgu pun kalau dia sekat, cikgu bukan ajar dia cara lain, cikgu memang ikut basics. Okay, E tu macam mana dia punya sound kan. Once dia jumpa perkataan lain pun dia boleh apply juga sendiri. Ya, dia apply benda tu. Ya, saya rasa memang beneficial. Tu perkara pertama. Perkara kedua saya rasa sebab saya ambil package 6 kali seminggu tu kan. Saya memang ambil paling banyak sebab masa tu kan waktu PKP kan. Dia pun memang ada sekolah. Masa tu benda yang macam memang uncertain kan, sebab sebab ada. So saya ambil package tu sampai sekarang. Dah setahun saya ambil package lagi sebab saya rasa
Alif ni memang dia kena tiap hari, dia kena be reminded dengan phonics tu dari cikgu. Dan Alhamdulillah lah, saya rasa sekarang ni dia memang stick kepada dia. Benda tu memang Jumpa dia jumpa perkataan kat mana-mana pun dia boleh baca sendiri. Kalau tak ada cikgu pun dia boleh baca sendiri, dia boleh ingat itu apa. So, Alhamdulillah sangatlah. Second ni saya suka pasal minda optima ni, walaupun dia sejam setengah, dia macam Ali ni boleh lah bila kan dia macam take turn kan, dia macam semua satu jam setengah tu ada dia tengok seorang video. je, tak boleh nak fokus dengan dia punya standard dia punya level of umur dia tu memang tak boleh nak terus satu jam setengah dia seorang. Attention span budak ni memang 10 minit je. So saya rasa memang bagus lah. Dia macam bila dia take turn tu, dia tak fokus 100% kat Alif tu, dia macam boleh lepas 10 minit baca tu dia boleh buat benda lain. Lepas tu dia datang balik 10 minit balik. Saya suka benda tu lah. Dia memang saya rasa paling efektif. Kalau dia comparatively dengan tuition lain yang sejam straight kan, dia tak boleh. Dia lepas 10 minit tu dia dah lose interest dah. Dia macam mengelamun, tengok benda lain. Dia macam memang tak boleh. Saya rasa benda tu memang bagus untuk Alif. Saya pun apply diri tu bila saya ajar Alif kan. Saya akan ajar Alif, lepas tu saya bagi dia break kejap, lepas tu dia datang balik. Dia memang efektif saya rasa. Tanya Alif kejap, Alif boleh baca tak sebelum masuk kelas ni? No. Tengok dia pun kata no. Okay, dia kata sikit je. Saya pun kata okey lah, sikit-sikit. Tapi sikit-sikit tu macam dia tak tahu, dia tak tahu semua ABCD. Dia tak tahu semua alfabet. Dia memang tak tahu. Dia tahu sikit je. Dia tahu A, Z tu, cuma bunyi tu dia tak tahu. Dia nak baca tu dia tak tahu. Tu memang confirm tak tahu. Lagi tak tahu. B dengan D pun dia selalu confuse. Benda-benda macam tu kan. Tapi memang kalau saya bagi dia baca, saya ajar dia, dia memang tak boleh faham. So saya macam memang tak boleh ajar dia. Sebab kadang-kadang lepas saya macam, saya frust kan dia tak boleh faham ke apa yang saya nak ajar ni. Lama-lama tu saya fikir macam, I'm not the best tutor, I have to find someone. Sebab mungkin cara saya ni tak betul. Yang itulah saya rasa. So sebelum minda optima ni dia memang tak boleh baca. Tapi dia tahu lah sikit syllable tu. Nak kena boleh lah. Boleh lah. Simple one tu boleh lah. Boleh lah. Kira banyaklah perubahan dia selepas dia join. Ada perubahan lah. Ada perubahan memang mendadak. Perubahan yang mendadak lah lepas join minda optima ni kan. Dia macam sebab saya rasa orang budak-budak lain dia macam 4 bulan, 5 bulan kan dah okey dah kan. Tapi kalau untuk Alif ni dia special case sikit sebab dia ada sikit dyslexic kan. Tak terus kan. Dia macam pergi kat semua tempat mesti dia kata tak boleh ajar sebab dia susah nak. Dia kata kena cari special tutor. Yang ajar orang dyslexic. So saya macam pelik lah kan macam tak ada lah. Boleh ke cari cara lain? So saya tengok minda optima ni, saya rasa cikgu-cikgu di minda optima memang konsisten, memang sabar-sabar sangat dengan Alif. Saya rasa memang murid yang susah nak ajar. Ya, betul-betul. Saya pun teringat dulu cikgu ada call saya kan. Saya rasa lepas 3 bulan macam tu, cikgu ada call saya, cikgu kata yang sebenarnya Alif ni dia kena repeat some buku kan. Dan sebab dia tak boleh kalau dia go to another book, dia memang susah kan nak tangkap baca buku. Saya rasa lepas tu saya macam cikgu ni memang concern lah dengan Alif sebab cikgu memang nak dia lancar betul-betul kan. Kalau nak pergi buku lain, dia akan make sure buku awal tu dia dah lancar baru pergi ke buku lain kan. Saya rasa cikgu memang bertanggungjawab lah on that part. Sebab saya macam mungkin orang lain dia akan biar je kan. Tapi cikgu nampak lah cikgu memang concern pasal Alif punya advances ni kan. Saya sangat berterima kasih lah cikgu sampai call saya Betul, sebab saya risau. Waktu tu memang saya risau. Saya kena bercakap dengan someone lah, dengan keluarga Alif siapa kan. Memang kena bagi tahu macam mana keadaan Alif ni. Sebab waktu tu saya pun macam dah tak tahu. Saya takut juga Puan kenapa ulang lagi, kenapa Alif macam ni kan. So memang kena explain, memang saya kena bagi tahu. Memang Alif ni special sikit, dia memang kena
ulang juga. Dia kena ada, maksudnya dia akan ambil masa. Dia memang kena ambil masa. Saya harap, waktu tu memang sebenarnya saya harap sangat kalau Puan boleh bersabarlah, kiranya bersabarlah dengan tu, bagi dia masa. Waktu tu memang waktu tu memang saya call. Saya akan kena bagi tahu juga waktu. Saya sangat berterima kasih lah sebab bila Cik beritahu tu pun saya macam saya aware kan. Saya pun cuba juga bahasa dengan Alif. Saya Okay. Okay Puan, last lah, adakah Puan akan mengesyorkan program pada ibu bapa kat luar sana? Mungkin yang ada masalah macam Alif ke? Adakah Puan akan mengesyorkan? Saya memang mengesyorkan sebenarnya tuition ni saya mengesyorkan kepada cousin saya yang dia ada dia ada anak dia macam umur 7 tahun juga. 7 tahun and dia pun ada mild dyslexia juga. So saya kata lah yang ni kelas ni dia phonics, lepas tu dia tak concentrate 100% macam 1 hour tu memang dia kena baca seterusnya kan, dia bagi 10 minit. So saya kata kelas ni memang bagus lah. So dia pun nanti insyaAllah dia akan join juga. InsyaAllah. Ya, Alhamdulillah.